Assalamualaikum dan sahabat sejahtera. Soalan untuk hari ini adalah bagaimana kita hendak mencapai keamanan di bumi Palestin. Itu adalah soalan yang tertanya-tanya oleh rakyat seluruh dunia. Saya Muhammad Zafran dan bersama saya adalah Encik Ifan Najmi. Saya Amin Bizikanai. dan Saya Dr. Muhammad Zahiruddin. dengan ini kita membahaskan tentang konflik Israel dan Palestin. Sebenarnya isu Palestin dan Israel ni terjadi sudah lama, sejak 1948 lagi. Ya, bukan bermula daripada 7 Oktober yang di mana pihak Israel menyatakan yang Hamas yang memulakan peperangan ni, tapi sebenarnya benda ni sudah daripada 1948. ya Sebelum berakhir lagi tu. Ya, Cik betul. Zafran berakhir ke betul tu? Sebelum lagi saya masih muda lagi. Bapak saya pun muda lagi tadi. Lama agaknya. Ya, betul. So peristiwa ni terjadi sejak peristiwa Nakba. Saya akan memberi encik saya untuk ceritakan tentang peristiwa Nakba. Baiklah. Sebelum tu bagi saya menceritakan definisi Nakba. Dalam buku Makna An-Nakba, dia tulis diterbit pada tahun 1948. Penulis dia Konstantin Zuraid, dia kenalkan istilah An-Nakba untuk menghuraikan kekalahan orang Arab dan menerangkan maknanya yang begitu luas. Sebelum dia pilih istilah An-Nakba ni, dia ada terfikir 5 lagi perkataan. Pertama, kekalahan, hazimah. Kedua, kemunduran, naksa. Ketiga, kejahatan, syar. Keempat, kesusahan, mihnah. Dan kelima, bencana, karisa. Tu bahasa Arab ke Kalisa semua tu? Ya. Pada apa yang saya faham, saya berbahasa Arab. Antara saya quote lah beberapa statement yang dia bagi. Dia kata dalam bahasa Inggeris, jadi saya translatekan jadi bahasa Melayu. Pertama, 7 negara mengambil tugas untuk membatalkan perpecahan dan mengalahkan Zionism. Dan lihatlah, mereka muncul dari pertempuran sambil kehilangan sebahagian besar tanah Palestin. Ada lagi quotes dia. Satu lagi quote, sejarah tidak mempunyai rekod tentang pergerakan yang lebih adil dan benar. Sebuah negara dirampas daripada penduduknya untuk jadikan tanah air bagi kumpulan kecil manusia, iaitu Israel ataupun Zionis, yang turun ke atasnya dari 4 penjuru bumi dan mendirikan negara di situ dengan menentang rakyatnya. Nah, itu rakyat Palestin dan jutaan saudara mereka di negara jiran. So beliau juga ada bagi full picture dia dengan ada macam statistik lah, nombor. 400,000 atau lebih orang Arab diusir dari rumah mereka. Mereka dilucutkan harta benda dan kepunyaan mereka, dan mereka merayau dengan tidak bermaya dalam sisa-sisa yang tertinggal dalam Palestin dan negara-negara Arab lain. Ini terjadi semasa Israel datang ke Palestin, berhijrah ke Palestin. Ya. Mereka term yang digunakan ini ialah occupation dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu penjajahan. Dan itulah yang dilakukan oleh orang Israel terhadap Palestin. Maksudnya puak Israel ni mereka menjajah bumi Palestin lah. Yes. So Nakba ni macam pelarian lah. Penghalauan. Penghalau. Replacing dihalau. Dihalau pergi mana tu? Itulah. Itu mereka Terdepan air. Mereka berpecah ke tempat-tempat di dalam ni lah bumi Palestin. Tapi saya nak bagi terangkan satu. Israel tak semestinya Yahudi tak semestinya adalah Zionis. Kerana Zionism ni boleh dikatakan macam kefahaman, tapi dia bukanlah sebahagian daripada Yahudi ataupun Judaism. Jadi saya nak clarify, kita perlu bezakan antara Yahudi dengan Zionis. Maksudnya bukan semua Yahudi Zionis, tapi semua Zionis Yahudi. Tak juga. Zionis boleh orang Kristian juga. Sebab saya ada baca satu buku. Maaflah, saya tak boleh tak ingat buku tu. Buku tu dia macam ambil daripada Bible ataupun sama ada Old Testament ataupun New Testament, dan menceritakan tentang Zionism. Dan saya rasa orang yang buat tu adalah orang Kristian. Itu yang seingat saya. Mungkin saya salah.
Tapi Dr. Zahir tahu ke apa beza Old Testament dengan New Testament ni? Old Testament ni banyak digunakan oleh orang Yahudi. Itulah yang mereka dikatakan Taurat. New Testament adalah Bible ataupun Injil kata mereka. Tapi kita sebagai orang Islam dah tak percaya dua kitab ni adalah Taurat dengan Injil, sebab ayat-ayat dalam tu dan mesej-mesej dia telah lari pada makna asal dia. Ada itulah, yang sudah mereka tukarkan, diubah lah. Ada yang mereka tambah. Baik, terima kasih Cik Zahir. Sabar. Maaf ya. Oh, tak apa. Sila. Okey, antara dalam Nakbah ni, contoh-contoh tempat yang saya boleh bagi adalah Lifta, Haifa dengan Al-Wabisiyah. Itu kat bahagian mana je? Contoh salah satu tempat kampung ni, Lifta namanya. Pada tahun 1940, 3,000 penduduknya tinggal di Lifta, di pinggir Jerusalem. Oh, Jerusalem. Yes. Kampung ni sangat terkenal sebagai salah satu antara satu komuniti yang terkaya dalam kawasan Jerusalem. Bekas-bekas penduduk Lifta ni dihalau ketika ada satu masa ni permusuhan antara orang Arab dengan orang Yahudi, Januari 1448. 2012, orang-orang bekas penduduk Lifta ni ada lawan undang-undang, ada court case yang tu untuk menghentikan perancangan untuk membina perumahan mewah dekat bekas tanah kampung mereka, iaitu Lifta. Salah satu contoh tempat rumah-rumah perumahan mewah tu untuk orang Israel lah. Kemungkinan bagi saya mungkin untuk orang Israel. Baru-baru ni keluar berita iaitu Afrika Selatan menuduh pihak Israel. Apa pendapat Cik Irfan? Pendapat saya memang patut Afrika Selatan buat tu, sebab negara Palestin dia negara Arab, tapi yang berani kemukakan isu ni bukan negara-negara Arab. Maksudnya bukan negara leader- mana? Macam Saudi Arabia, Qatar, kan dorang senyap je pasal isu ni. Dorang lagi support US dan UK. Dia orang buat apa? Dia orang senyap je, dia orang buat apa? Dia orang tak tolong. Diorang takut kot dengan US dan UK. Saya tak tahulah. Kemungkinan lah. Maybe ada nak Atau protect rakyat agenda dia. lain. Agenda lain. Inilah saya dengar lah. Ni cuma saya tak pasti kabar angin ataupun fakta yang mereka Saudi Arab ni dengan negara Amerika Syarikat, mereka ada satu perjanjian. Perjanjian yang membabitkan minyak. Minyak. Saya rasa sebab itulah mereka masih kuat dia orang punya relationship lah. Pengeluar minyak terbesar kan. Ya, betul. Dan salah satu pembeli yang terbesar ialah Minyak. Amerika Syarikat. Amerika Syarikat. Yes. So yang pasal Afrika Selatan dengan Israel ni dulu dia ada tanda tangan tau Genocide Convention 1948, tapi dalam tu diorang dah agree tak nak buat pembunuhan beramai-ramai, tapi diorang still langgar. Masih membuat juga. Buat juga. Tapi dapat banyak sokongan lah dari banyak negara. Macam contohnya negara kita lah, Malaysia kan, kita side dengan Palestin. Tapi ada juga negara lain macam Canada, US, UK ni diorang tak suka. Saya ada tengok juga video-video Perdana Menteri di Canada, di UK, mereka dalam press mereka bercakap we stand with Israel. Sangat kejam lah. Sangat kejam lah untuk kata dengan pembunuhan beramai-ramai oleh pihak Israel. Kanak-kanak pun dibunuh. Begitu saja. Even Germany pun support Israel. Diorang yang start Holocaust, tapi diorang support Israel juga yang buat benda sama ke atas Palestin. Nampaklah ini semua realiti dunia nyata ya. Apa pandangan masyarakat tentang isu Palestin dengan Israel? Bagi saya lah, pandangan masyarakat yang menyokong Palestin, mereka melakukan boikot besar-besaran Israel dan beberapa syarikat yang secara menyokong Israel, secara terang-terangnya lah menyokong Israel. Okay. Maksudnya ini tindakan rakyat jelata lah untuk menunjukkan yang mereka membelakangi rakyat Palestin lah. Mereka menyokong Palestin dan melawan, Menunjuk solidariti. Tapi Tapi solidariti tu dia agak berlainan dengan boikot lah.
Oh ya. Apa contohnya? Contohnya solidariti tu macam memberi kemanusiaan lah kepada rakyat Palestin. Contoh macam support tapi dia tak semestinya support daripada produk tau. Dia support daripada luar. Maksudnya mengibarkan bendera Palestin ke. Oh, Ada yes. campaign protes. Yes, campaign protest. Saya ada nampak protes-protes macam tu yang terjadi dekat baru-baru ni dekat Bandar Tun Razak. Dekat sebelah jalan tu ada ni Solidariti. embassy Amerika. Oh, ada. Mereka nak menunjukkan yang jahatnya Israel buat kat Palestin ni, rakyat kita sendiri buat dekat Amerika. Mereka tak bagi keluar bangunan. White House lah. Bukan dekat Oh ni dekat Malaysia. dekat Jalan Tun Razak. Tengok betapa kuatnya kita punya semangat untuk menyokong rakyat Palestin ni. Walaupun kita tak dapat pergi ke sana. Ini setakat ini je lah yang kita Tapi boleh buat. bagi saya kan, boikot ni dapat dilihat secara detail atau terang lah. Macam dapat sambutan. Lepas tu dapat dalam masa yang sama menunjukkan kemenangan kepada Palestin terhadap Israel. Betul. Kerana mengurangkan kos senjata dan sebagainya. Ada satu kempen solidariti yang saya ingat dekat saya England lah. Saya dekat London Bridge. Memang ramai lah time tu. Ada salah seorang tu dia pergi cabut bendera Israel dan letak bendera Palestin di atas ni. Saya nampak juga dia cabut poster. Ya. Buat Poster lah. Jangan cakap nampak poster, pijak Pijak bendera Israel. Yes. Malaysia juga membuat poster macam contohnya Palestin takut pengecut ke sebagainya. Hashtag Israel koyak. Pada tahun apa? Saya tak ingat lah. Pada tahun lepas tu, lebih kurang. Yes, 2023. Tahun lepas. Saya baca baru-baru ni. Ini update yang terkini lah, yang rakyat Palestin yang menjadi mangsa serangan pengeboman Israel inilah. Sudah 24 rakyat Palestin dibunuh oleh bom dan askar IDF. 24 atau 24 ribu? 24,000. Tak maaf 24,000 rakyat Palestin. Ni manusia manusia seperti kita, kamu semua ni dibunuh sekejam-kejamnya. Itulah sampai hancur kan. Ya, hancur. Tangan semua terputus, semua tak ada. Astagfirullah. Macam manalah kita manusia boleh melakukan perkara seperti ini. Betul. Dan 24,000 tu, 10,000 daripada 24,000 tu adalah kanak-kanak dan perempuan. Tapi yang saya dengar, kanak-kanak, mak bapak diorang pun siap tulis nama dekat atas badan diorang. Ya, in case betul. kalau diorang mati. Sebab- ada tulis jenis darah. Ya, betul. Sebab mereka hendak mengenal pasti mayat mana. Kalau Sebab mati mayat kan? bila terjumpa mayat yang telah dibom, mereka tak dapat kenal pasti. Susah buat pengancaman. Ya, betul. Sebab Sebab muka dah hancur kan. betul. Dah tak nampak apa dah, tinggal abu je. Yang boleh nampak adalah sikit-sikit tulisan. Ya, Just buat tanda. Betul. Untuk membuktikan itu family dia. betul. Saya rasa kita sudah menghadiri penghujung podcast kita. Dengan konklusinya saya untuk penamat video ni, saya nak cakap lah, kita hidup sebagai komuniti satu dunia, komuniti Islam. Kita harus menentang Penindasan, keganasan dan penjajahan kuat rejim Zionis ni, dan kita harap rakyat Palestin akan dapat berjuang dan Selamatkan kemerdekaan diorang. mendapatkan Seperti mana kebebasan berlaku di dengan Malaysia. ya, betul. Dengan ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.